Batu Pahat adalah salah satu daripada 10 daerah di Johor. Tanah ini menjadi saksi kepada kecekalan dan kejayaan anak tempatan dalam industri pembuatan baja. Nur Hidayah Sarjani, anak jati kelahiran Johor, merupakan individu yang mempunyai minat mendalam dalam bidang ini. Jadi Sarjani Agroshop kita cetus satu idea untuk buat produk baru hasil daripada sisa makanan yang kita buat baja cecair secara manual. Secara manual kita kena pilih sampah dan juga kita akan susun di dalam baldi-baldi. Satu production tu katalah 50 liter tu saya perlu tempoh dalam masa 3 hari untuk dapatkan 50 liter. Betapa susahnya dulu kita nak buat satu produk tu, banyak step-step yang nak kena gunakan. Kita tak boleh capai target lah senang cerita. Mungkin kita boleh naik taraf daripada cara manual kepada bentuk mesin ke, tapi kebanyakannya mesin ni memang kena cipta. Maksud saya tak boleh beli on the spot, mana-mana kedai semua tak ada jual. Pada masa itulah dia kata bolehlah pergi ke booth PPRN ni, kita terang kita akan tuliskan permasalahan puan dan kita cuba mohon dekat dalam PPRN ni. Apabila PPRN telah menyenaraikan beberapa masalah dalam industri dan salah satu masalah yang memang dekat dengan kajian yang saya jalankan pada waktu itu iaitu masalah yang dinyatakan oleh Sarjani Agroshop. Masalah dia adalah dia mempunyai permintaan daripada customer untuk mengedarkan baja cecair tetapi dia tak dapat supply kerana pada masa tu dia guna blender yang digunakan untuk memasak tu untuk blend food waste dan menghasilkan baja. Dan apabila dia suruh pekerja dia separate food waste tu, pekerja dia mengeluh kerana kerja banyak dan dia pun kena pakai pekerja yang ramai. Jadi dia punya kaedah proses untuk menghasilkan baja tu tidak efektif. Bila kita buat prototype mesin tu yang pertama, jadi kita buat kompartmen yang pertama adalah grinder di mana dia tak perlu nak asingkan apa-apa. Food waste tu pure daripada apa yang dia dapat tu dia terus masukkan tuang. Second part kita panggil blender di mana kita ada 2 kompartmen untuk masukkan EM dan juga air untuk heating process. Maksudnya bahagian blender tu dia blend at the same time dia heating. Kemudian the third compartment adalah compressor. Compressor sebab masalah daya untuk menghasilkan baja cecair. Jadi kita compress, kita dapat yang cecair, but at the same time dia bagi kelebihan sebab dia dapat lagi yang pepejal dalam bentuk hampas. So Dayah dapat 2 benefit di mana dia dapat baja cecair dan dia yang hampas tu dia buat lagi baja yang pepejal. Hushairi Abdul Rahman merupakan jurutera yang bertanggungjawab dalam menghasilkan mesin ini. Jasmine kata saya ada satu projek nak buat komposter mesin. Boleh tak buat satu mesin untuk waste, hancurkan waste dan dapatkan paste. So bila ada 2-3 lakaran yang saya bincang dengan Dr. Jasmine, ada 3 design yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga tu hampir jadilah. Maksud dia atas satu proses yang berturut. Itu baru diterima. Tak perlu another proses lah untuk selesaikan dia. Kalau dulu saya perlu 3 atau 4 orang untuk menghasilkan satu produk, tapi dengan adanya mesin ni saya hanya perlukan 2 orang saja, sekurang-kurangnya 2 orang saja. Jadi saya dah menjimatkan tenaga buruh kat situlah. Kira mesin baru ni kita lebih mudah dan prosesnya agak pendek, tak seperti dululah. Menjimatkan masa kami membuat production, saya hanya perlukan masa lebih kurang dalam 1 hingga ke 2 jam sahaja untuk dapatkan 50 liter. Peningkatan dia tu menjadi lebih tinggi, lebih daripada 100% sebenarnya. Untuk kita dapatkan, mempercepatkan lagi kita punya hasil production kita. Bagi saya, Alhamdulillah, memang saya sangat-sangat bersyukur dapat mesin ni lah.
pendekatan yang PPRN ambil itu adalah sangat bagus. Pensyarah iaitu bahagian akademik dapat menyumbang kepada industri, industri dapat menyelesaikan masalah dan komuniti juga dapat hasil produk yang bagus dan at the same time dapat bekerja dengan industri. Saya berharap sangat program ataupun kajian PPRN ini diteruskan di masa akan datang bagi membantu semua IKS, industri IKS pun ataupun yang sederhana meningkatkan lagi produktiviti dan dia punya pendapatan syarikat mereka. Semoga kerjasama seperti ini terus dikekalkan dan Sarjani Agroshop menjadi pembangkit semangat buat anak muda tempatan yang ingin menceburkan diri dalam bidang agro dan pertanian.